lagi di mana kita pernah saling bagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan saudara. Apa khabar? Semoga anda sihat walafiat. Saya sentiasa mendoakan anda berbahagia bersama family. Sambil-sambil mungkin anda sudah pun tunaikan solat Isyak, mungkin dah makan malam. Admin minta gambar saya tu di ni kan sikit admin ya. Tiba-tiba saja. Hari ini seperti biasa saudara, hari Ahad tanggal 18 Februari. Tapi bagaimanapun saya perlu menyantun juga teman-teman yang hadir ni saudara. Saudara Zamari LC, saudara Izzuddin, Syed Abdul Hakim Jaafar dari Singapura, saudara Richard Bakri, Ahmad Azimi, saudara Nur Azman, begitu juga Raja Kamal, Raja Baizian, saudara Abu Samah dari Puchong 2 hadir. Saudara Ahmad Map, saudara Puan Halimah Ismail, saudara Rosmini dari Pontian, saudara Pak Chu bermalam di Putrajaya malam ini, tentulah bahagia. Begitu juga Puan Saripah Hapipah, BSA, orang Perak, apa khabar? Dari Teluk Intan, orang Perak ya saudara. Marabia Abdullah dari Pandan Jaya, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Aizul Abdul Hamid. Itu juga Jabat Pembela dari Kulim Kedah, Aizul Abdul Hamid, apa khabar? Minta share-share lah saudara. Begitu juga Pusat Pengajian Quran pada hadir malam ini. Mudah-mudahan semuanya urusan kita dirahmati oleh Allah SWT. Hari ini saudara, sebagaimana yang saya katakan tadi lah hari Ahad. Besok kita nak bekerja ni saudara. Itu adalah kewajipan kita bersama. Di tanggal 18 Februari 2024. Dan tinggal lagi 23 hari saja lagi saudara untuk kita menyambut kehadiran awal Ramadan. Apa khabar saudara Zahri Ismail dari Teluk Ensun, Teluk Intan. Saudara Azri Osman, Nur Ali, alias Muhammad, Ramli Abdul Rahman, Zahri Ismail, Muhammad Ali, saudara Khamis Nadi dari Bahau, Negeri Sembilan. Begitu juga saudara Hashim Atas, selamat malam, Maruzik Yasid, Tok Putuk katanya. Saudara Jabat Pembela, Nurfisah Idris, Man Pisang pun ada saudara daripada Felkra. Saudara Muhammad Asri Dir dari Kuantan, Abdul Qafar Hamzah juga dari Kuantan. Saudara Zahruddin Ismail, Dr. Uzal, Pakar Dok, moga sihat ya, Saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah. Saudara, 23 hari menuju Ramadan. Dan jangan lupa, hari ini adalah hari yang ke-1426. Virus sebut masih berlega di bumi kita ini. Walau bagaimanapun saya belum dapat memberi pencerahan berapa jumlahnya peningkatan atau pengurangan. Saudara Azhar, Tuan Haji Azhar belum manap, Saudara Umi Kasum, AS 270, Waalaikumsalam. Saudara Kapten, Saudara Osman Ahmed Husin. Itulah keadaannya, jadi saya mengharapkan teman-teman pasti melakukan penjarakan sosial dan jagalah kebersihan diri. Tambah-tambah lagi musim panas yang tak menentu ni. Saudara Ibrahim Said, Tengku Harun apa khabarku dari Putrajaya, begitu juga Hasan Muhammad Azli, Yong LNJ. Saudara, kita masuk dalam segmen naluri kehidupan. Ini bagi saya, anggaplah ia sebagai panduan, bukan daripada seorang ustaz, juga bukan seorang da'i. Sebab saya tak ada tauliah, tapi saya melakukan culipan daripada teman-teman. Kerana teman mengantar saya mengatakan bahawa menghormati orang bukan bermakna kita terpaksa merendah diri kerana mereka berpangkat besar ataupun kerana mereka berjawatan tinggi. Tetapi menghormatinya kerana kita sama-sama makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Seperti mana yang ditegaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 70 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam. Jadi saudara, sifat saling menghormati harus dikhususkan. Misalnya dalam hubungan sama masyarakat, sama insan, suami isteri, jiran tetangga dan orang sekeliling. Sikap ini merupakan faktor utama yang diterapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjamin kesejahteraan ummah. Budaya memberi salam dan tidak menyentuh perkara-perkara sensitif dalam sebarang komunikasi adalah merupakan cara untuk mengelakkan
daripada tercetusnya sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jika perkara itu diketepikan dan ia dianggap pencerobohan ke atas tembok persepadaan, itu adalah hak seseorang. Dan bagi yang memiliki keimanan yang teguh, bukanlah satu perkara yang sukar untuk menghormati orang lain. Kita tak perlukan wang, saudara, untuk menghormati orang lain. Cuma cukup dengan memahami formulanya, itu jika kita menghormati orang lain, orang akan menghormati kita juga. Tapi jika kita tak pernah hormat pada orang, bagaimana orang akan menghormati kepada kita? Saudara, fikir-fikirkanlah naluri kehidupan kita hari ini. Apa kata Datuk Syed Ali dalam segmen Mutiara Kata? Menurutnya, untuk berbuat baik bukanlah satu perkara yang menyusahkan. Tetapi apa yang sukar adalah melakukan kebaikan dan kebajikan. Kerana hati kita tidak pernah bersangka baik kepada orang lain. Terima kasih Datuk Syed Ali atas kiriman Mutiara Kata yang bagi saya cukup bernilai dan berarti. Saya tetap mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana jika wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis. Tak itu Puan Aminah Mokhtar dari Sepang. Saudara Muhammad N. Amin, Saudara Izuzul. Terima kasih Sekutu Mawar Merah untuk saya, Saudara Muhammad. Begitu juga Cik Muhaini dari Taiping, Saudara Hayuddin Ibrahim, Syahli Ahmad, Mak Nur Qazi, Normah PE, Syarani Salamah dari Sri Iskandar Perak, Saudara Mazuki Saad, Joanna, saudara. Terima kasih hadir dan jangan lupa like, subscribe dan share. Itu yang paling penting, saudara. Dan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, saya tak marah. Itu masing-masing ada hak, saya izinkan. Asalkan anda juga harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda buat, kemudian anda masukkan dalam mana channel ataupun anda nak komen, tak ada masalah bagi saya, saudara. Cuma, saya selalu mengatakan berkali-kali, kita harus berpegang kepada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau kata-kata saya ini, saya tak bersetuju, boleh santuni. Hantar tulisan pada saya, asalkan gunakanlah bahasa yang baik-baik. Sebab kita adalah warga cinta damai, saudara. Setiap permasalahan kita santuni secara harmonis. Saudara, ingat tu, we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Puan Munah Mat Aris, Saudara Tarmizi Akasa, Saudara Fazil Yub, Nur Aziah Azizan. Tak begitu apa yang saya cakap. Tanyalah Saudara Mat Spana agamaknya, saudara. Terima kasih, saudara. But, untuk awalannya, saudara Aminah Mokhtar dari Sepang, saudara All Kelang pun ada, saudara. Adinda Shah, salam pencerahan. Dan saudara Nordin Din. Betul, saudara Mat Spana, anda harus bersetuju dan tidak bersetuju. Tak itu. Bukan, anda harus bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Bukan dan, bila dan tu lain. We must agree to disagree, saudara. But, saya ingin melaporkan kedudukan hari ini apabila saya menerima daripada Jabatan Met Malaysia, Meteorologi Malaysia mengatakan bahawa sudah meningkat. Daripada 7 semalam naik 10 kawasan. Kebanyakannya di Kedah. Merekodkan suhu panas tahap berjaga-jaga. Itu setakat jam 6 petang semalam, saya. Menurut Jabatan Meteorologi, 9 kawasan direkodkan di Semenanjung dengan di Kedah membabitkan Langkawi, Kota Star, Yan, Pendang, Pokok Sena, Sik dan Baling. Manakala di Pulau Pinang pula melibatkan seberang Perai Utara dan di Perak pula daerah Kuala Kangsar. Di Sabah melibatkan daerah Beaufort, cuaca panas, saya. Menurut makluman jabatan itu, hari ini suhu tahap berjaga-jaga merujuk pada suhu maksima harian antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Jadi dalam tempoh itu dia berlaku selama 3 hari berturut-turut. Dan kepada teman-teman, saya berharap dalam keadaan cuaca yang begini panas, elakkanlah anda untuk keluar. Kalau nak main golf ke, bersukan ke, tunggu dulu, biar reda. Dalam mereka yang seusia dengan saya, warga emas ni, perbanyakkan minuman air panas masak. Kalau anda ada sesama, sebagainya, cubalah cari
ini minuman vitamin C. Itu penting saudara. Vitamin C itu ataupun makan buah-buahan lah. Itu untuk melegakan badan kita saudara. Dan begitu juga saya dipahamkan bahawa di Sarawak nampak gayanya banjir 2 hari lepas, kemarin dan semalam nampaknya telah pulih. Kerana tiada lagi mangsa di Pusat Pembinaan Sementara di Sarawak. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan kesemua PPS bagi bencana banjir telah ditutup sepenuhnya pada jam 1.30 petang tadi. Ketiga PPS ditutup terletak di bahagian Kuching melibatkan Dewan Serbaguna Taman Malihah, Dewan Masyarakat Setapuk dan Dewan Kampung Sinar Budi Baru. Jadi banjir dah tak ada. Cuma berhati-hati dengan suasana berubah kepada panas yang melampau nanti. Pastikan anda banyak minum air masak dan dalam rumah tu simpanlah bekalan air saudara. Kerana dikuatiri kesan daripada musim banjir, musim kemarau ini mungkin kita bekalan air tak cukup nanti. Ya saudara? Baik. Saya teruskan lagi dengan laporan daripada Jakarta. Sebab saya melihat di saat-saat pemilihan Presiden Indonesia, Kementerian Kesihatan melaporkan, Kementerian Kesihatan Indonesia melaporkan terdapat sejumlah 57 kematian pegawai pilihan raya sehingga setakat Sabtu semalam kerana masalah kesihatan ataupun kemalangan, di mana jumlah kematian tertinggi di Jawa Barat 13 pegawai, di Jawa Timur 12 yang meninggal, Jawa Tengah 11 dan Jakarta 6. Itu dalam keadaan mereka berkempen, berusaha untuk menyelia pemilihan dan sebagainya, terdapat 57 kematian. Menurut pegawai yang memegang pelbagai peranan termasuk 29 ahli jawatankuasa pengawas pilihan raya, 10 orang sukarelawan perlindungan masyarakat, 9 saksi, 6 pegawai, 2 ahli jawatankuasa pusat mengundi dan seorang anggota Badan Pengawas Pilihan Raya. Alhamdulillah, tiada pula calon-calon yang diberitakan meninggal dunia. Saudara, menurut jurucakap Kementerian Kesihatan Siti Nadia Tarmizi, punca utama kematian sebab penyakit jantung melibatkan 13 kes, kemalangan 8 kes, manakala sindrom gangguan pernafasan akut dan hipertensi terdapat sebanyak 5 kes. Kira-kira 15% pegawai pilihan raya berusia lebih 55 tahun kerana ketersediaan sukarelawan terhad. Ada yang punya kamar bawah BT yang tidak terkawal. Demikian menurut laporan agensi berita Antara. Dalam kalangan pegawai yang meninggal dunia, terdapat 4 mangsa berusia 17 hingga 20 tahun. 7 orang berusia 21 hingga 30 tahun. 8 warga berusia 31 hingga 40 tahun. Di samping 18 lagi yang berusia 40 tahun. 15 orang berusia 51-60 tahun. Dan 5 warga emas itu berusia 60 tahun. Dalam pilihan raya umum baru ni, saya lebih 800,000 pusat mengundi dibuka di seluruh negara Indonesia. Dengan jumlah pegawai yang ditugaskan adalah 5.74 juta pegawai ditugaskan, sama ada dalam negeri atau di luar negara, berbanding dengan 5.66 juta pegawai pada pemilu 2019. Tinggi saya, 5.74 juta. Kita kalau 5.74 juta tu hampir setengah daripada jumlah pengundi kita. Dan pilihan raya tersebut menyaksikan bagaimana pasangan Prabowo Subianto dan juga anak kepada Pak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mendahului pesaing-pesaingnya dengan jumlah 57.95% undi. Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud masing-masing dengan 24.48% itu pada Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar, sementara 17.57% undi merangkumi untuk Ganjar Pranowo dan Mahfuz. Itulah yang dapat saya laporkan seketika dari Kota Jakarta. Selamat sepana, UMNO terus marah. Abdul Malik, Waalaikumsalam. Saudara Tongkat Ali, Joka, apa khabar sahabat? Saudara Syuk, Assalamualaikum. Cuaca hangat. Pijo, weh. Saudara Syuk dia kata cuaca hangat pijo. Tapi di Indonesia sudah pun mendapat presiden baru mereka. Ayo cai, semua yang corrupted leaders harus disingkirkan dengan serta-merta, tangkap, charge
dan supaya dapat pemimpin yang benar-benar bersih. Itu harapan pada Ayu Chai, saudara. Bicara kita malam ini, tajuknya adalah air mata rakyat kian terurai. Apa yang saya maksudkan, sabar dulu, saudara. Kita lihat dulu, saudara, khabar dari Gaza. Ini keadaan yang masih belum usai. Apabila kabarnya Israel dengan angkuh menolak rayuan negara pengantara Amerika Syarikat, Qatar dan Mesir untuk menangguhkan serangan ke atas Rafah yang kini padat dengan jumlah penduduk sejumlah 1.4 juta pelarian Palestin. Perkara itu dimaklumkan oleh Qatar yang mengaku bahawa prospek untuk jadah baru dalam perang Israel-Palestin adalah amat suram dan setakat ini tidak menjanjikan sebarang harapan. Astaghfirullahalazim. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata negara asing yang menggesa Israel untuk menyelamatkan bandar itu diibaratkan sebagai menyatakan Israel kalah. Itulah dia punya ungkapan yang tak habis-habis. Benci sangat-sangat dia pada rakyat Palestin. Sebab itu Perdana Menteri Qatar Saudara Muhammad Abdul Rahman Al-Thani yang bertemu dengan perunding dari Israel dan Palestin minggu lalu berkata usaha gencatan senjata menjadi rumit kerana campur tangan banyak sangat pihak. Dan dari Istanbul, saya mendapat laporan Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin mengesahkan jumlah kematian pekerja yang membantu daripada PBB di Gaza akibat serangan udara Israel sudah mencecah 158 orang mangsa. Sehingga 15 Februari, jumlah rakan sekerja UNRWA yang terbunuh sejak permulaan perang telah pun seramai 158 orang. Jadi UNRWA, United Nations Refugee for War, berkata peningkatan serangan udara di bandar Rafah di selatan Gaza mencetuskan kebimbangan dari segi operasi kemanusiaan di situ, saudara. Dan hari ini sudah pun masuk hari yang ke-135 genosid di Gaza, di mana puluhan lagi terbunuh akibat serangan daripada Israel. Puluhan lagi rakyat Palestin disahkan terbunuh dalam tempoh beberapa jam tadi, saudara, akibat serangan berterusan Israel di semenanjung Gaza yang memasuki hari yang ke-135. Menurut agensi berita Palestin, Wafa, melaporkan bahawa bandar-bandar di kamp pelarian di tengah Gaza menjadi sasaran serangan dengan ramai orang awam, termasuk wanita dan kanak-kanak terbunuh. Manakala yang lain cedera dalam serangan udara dan meriam beribu-ribu orang. Ya. Pewarta Wafa melaporkan 40 awam terbunuh. Pula lain cedera dalam serangan tentera penceroboh ke atas beberapa rumah di bandar Az-Zawda, iaitu bandar Dir Al-Balah dan juga kamp pelarian Nusairat. Sementara itu di Khan Yunis, iaitu selatan Gaza, kira-kira 20 orang awam terbunuh dalam beberapa siri serangan Israel yang menyasarkan beberapa rumah penduduk dalam dan sekitar bandar itu. Pada yang masa yang sama, pesawat pejuang Israel terus menyerang 9 rumah di bandar Rafah, iaitu di selatan wilayah terkepung itu, mengakibatkan 13 orang awam terbunuh dan puluhan lagi cedera. Kapal tentera laut Israel turut melepaskan tembakan ke arah pantai Rafah serentak dengan tembakan meriam yang menyasarkan bahagian selatan dan timur. Artinya, saudara, bumi Rafah, Gaza diserang dari udara, dari darat dan juga dari laut. Sebab di bandaraya Gaza, serangan udara Israel menyasarkan bangunan kediaman di kawasan perumahan Sheikh Radwan. Begitu juga di kawasan Al-Nasar, Al-Zaitun, Al-Rimal dan Al-Sabra. Ini mengakibatkan pembunuhan begitu ramai, saudara. Dan sepatutnya kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis ini perlu kita kutuk dan berdoalah pada Allah SWT agar segera melaknatkan mereka ini, saudara. Aduh, letih tengok keadaan begitu. Bukan letih, saya amat bersimpati terhadap warga Palestin yang terkepung menjadi mangsa percaturan politik yang tidak menentu dan tiada penghujungnya. Saya melihat apa yang dilakukan Israel selagi warga Palestin di seluruh kawasan Palestin tidak hilang di muka bumi ini, selagi itulah kemabukan darah daripada tentera Zionis ini berlarutan. Aduh, saudara, baliklah kita kembali ke tanah air kita. Dalam saat-saat kita mendengar berita tersebut, saya berterima kasih dengan laporan yang saya terima dari Tokyo. Saudara, saat ini
Yang berhormat Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri sedang berada di Tokyo untuk melakukan beberapa siri lawatan dan rundingan. Dan hari ini menurutnya kerajaan berhasrat untuk menghantar lebih ramai pelajar Malaysia mengikuti pengajian di luar negara dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET. Ini selaras dengan hasrat untuk memperkasakan sektor TVET tempatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid berkata langkah itu merupakan transformasi dan bakal dilakukan kerajaan dalam bidang TVET selain mengubah persepsi masyarakat bahawa mereka yang mengikuti pengajian itu adalah kalangan pelajar tercicir dalam akademik. Banyak orang mengatakan siapa yang ikut pengajian TVET itu yang tercicir. Bukan. Ini walaupun TVET sudah bermula sebelum mereka, kata Datuk Zahid. Usaha-usaha daripada kerajaan sebelum ini tidak dilakukan secara berfokus. Jadi kita mahu menukar persepsi ibu bapa dan masyarakat bahawa bidang ini sebenarnya menjanjikan pekerjaan dan kerjaya yang lebih baik. Demikian nyatakan oleh beliau dalam majlis ramah mesra dengan pelajar-pelajar Malaysia yang berada di Tokyo. Dan selaku pengurusi jawatankuasa Majlis TVET Negara, beliau berkata kerajaan turut mempertimbangkan untuk menambah allowance sara hidup pelajar yang akan melanjutkan pengajian dalam bidang itu di luar negara, termasuklah di negara Jepun. Saat ini Datuk Zahid dalam rangka lawatan kerja selama 7 hari ke Jepun bermula semalam. Kerajaan juga berhasrat untuk melakukan transformasi Universiti Kuala Lumpur, UniKL, sebagai Universiti TVET utama di negara ini. Jadi sehubungan itu, hala tuju TVET baru akan diumumkan pada 2 Jun depan, sempena Hari TVET Negara. Turut mengiringi Datuk Seri Ahmad Zahid dalam lawatan kerja ke Jepun ialah Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan juga pengurusi Majlis Amanah Rakyat Datuk Seri Dr. Ashraf Wajudi Dusuki. Mudah-mudahan ada sesuatu yang lebih baik untuk rakyat bakal dibawa pulang sebagai oleh-oleh untuk rakyat kita, khususnya dalam sektor TVET dan juga pembangunan luar bandar. Saudara, dalam keadaan kita berusaha memperkayakan warga kita dengan ilmu dan sebagainya, memang kita mengetahui negara mengalami kekurangan tenaga kerja mahir. Sebab itu kita kadang-kadang terpaksa menerima kedatangan tenaga kerja dari luar negara. Namun begitu, saya amat berterima kasih dan juga mengucapkan tahniah kepada Jabatan Immigration yang telah menggempur penempatan haram pendatang asing tanpa izin parti di ladang kelapa sawit. Dari ladang kelapa sawit saya di kawasan Setia Alam pagi tadi. Operasi bersepadu bersama pasukan Gerak Am, PGA, Jabatan Pendaftaran Negara, Angkatan Pertahanan, Awam Malaysia dan Majlis Bandaraya Shah Alam akhirnya berjaya menahan 132 parti warga Indonesia dan Bangladesh. Mereka berusia sekitar 9 bulan dan 60 tahun. Serbuan ke atas penempatan haram yang lengkap dengan kemudahan seperti surau, ada kedai semenika, ada kedai makan, ada bekalan elektrik, bekalan air, dilakukan sejak jam 2.30 pagi. Itu keadaan saya. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi Immigration, Saudara Jafri Imbo Taha, operasi membabitkan 220 pegawai dan anggota yang mengepung kawasan berpagar menggunakan penghadang zinc. Pemeriksaan membabitkan 156 warga asing dan berikutan itu 132 individu ditahan, terdiri daripada 78 lelaki, 41 wanita serta 13 kanak-kanak lelaki dan perempuan. Sebenarnya warga asing ini bekerja di kawasan sekitar sebagai pekerja lobi, buruh binaan dan pekerja restoran. Mereka telah menetap di penempatan itu sejak 4 tahun. Lama dah saya. Yang hairannya ini mereka menggunakan mendapat sewa pemilik tanah yang berbekalkan elektrik. Begitu juga bekalan air. Dan mereka juga memperoleh daripada air bukit dengan menggali telaga. Siasatan lanjut akan dilakukan bagi mengenal pasti pemilik tanah bagi membantu siasatan. Kerana saya nak bagi tahu pada mereka yang mengizinkan pendatang tanpa izin berlindung, maka mereka juga tidak terkecuali daripada tindakan undang-undang. Syabas kepada Menteri Keselamatan Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution. Kita harus segera membentas permasalahan parti ini, saudara. Baik,
kita masuk, ini yang agak penting saya, bukan penting lah. Inilah topik utama kita, saudara. Saya bercakap berterus terang. Sama ada saya nak dianggap sebagai apa, terpulang. Kerana tajuk saya adalah air mata rakyat terurai. Sebenarnya, saudara, janji yang awak Perdana Menteri waktu mula-mula menjadi Perdana Menteri adalah untuk menangani derita rakyat. Tapi saya melihat, nampak gayanya derita yang dialami sebenarnya belum tuntas sepenuhnya. Dan kalaupun ada perkabaran sama ada mereka telah pun melaksanakan itu dan ini, saya berharap agar Yang Amat Perdana Menteri tidak hanya menerima laporan itu bulat-bulat. Perlu disaling, dilihat betul-betul. Kadang-kadang maklum sajalah, pegawai ni bagi laporan, yes bos. Kalau begitu juga kalangan Pak Menteri. Jadi perlu diselidiki sepenuhnya. Kita bimbang apa yang dikabarkan pada Yang Amat Perdana Menteri, indah kabar dia rupa. Ini realitinya, saudara. Sebab saya cakap terus terang, pendapatan rakyat masih belum mampu untuk menangani kehidupan yang sekarang semakin menekan apabila harga barangan di pasaran masih belum reda dalam peningkatannya. Kesian Soekarno Ibrahim. Kalau pegawai atau menteri bagi laporan tu terima lebih kurang 30 atau 40%. Yang lain tu saya rasa mungkin make up story saja. Saya bagi contoh, saudara. Kerana bagi rakyat, ini khususnya tinggal di Kota Raya, sama ada di Pulau Pinang, di Alor Setar, di Sungai Petani, di Ipoh, di Shah Alam, di Kuala Lumpur, khususnya sekitar Kota Raya Kuala Lumpur Metropolitan. Begitu juga di Johor Bahru, di Kelang. Sebenarnya pendapatan rakyat masih belum mampu untuk diseimbangkan dengan kos kenaikan. Bagi mereka yang tinggal di sekitar Kota Raya saya, pendapatan antara 3,000 ke 5,000 bagi setiap isi rumah. Setiap isi rumah setiap bulan, kini mereka dianggap berada dalam tahap kemiskinan tegar. Kerana kos kehidupan semakin mencana. Sebagaimana saya katakan beberapa hari lalu, saudara. Apabila tiadanya bidaan atau wujudnya kontrak-kontrak dari pihak kerajaan untuk warga yang terlibat di sektor pembinaan, pastinya mengundang situasi parah apabila jumlah pekerja yang terpaksa diberhentikan. Jadi Menteri Ekonomi, Menteri Kerja Raya, kementerian-kementerian ini kena berusaha memikirkan. Jangan hanya buat laporan, okey bos, semua okey. Tidak boleh begitu. Sebab saya dah cakap, kalaulah kerajaan menyediakan beberapa kontrak untuk kepada kontraktor tempatan, memang saya dah dipahamkan bahawa semua kontraktor tempatan akan diusahakan untuk mendapat bidaan, kontrak-kontrak yang disediakan oleh kerajaan. Tetapi jumlahnya tidak mencukupi. Saya bagi tahu, kalaulah bidaan sekitar 200 juta, maksima seorang kontraktor itu, syarikat itu buat profit ataupun keuntungan, paling tinggi tu kalau 20%, kalau 200 juta baru 4 juta. Itu kalau 200 juta, bagaimana lebih berkurangan. Tapi perlu diingat, bagaimana dengan setiap kontrak mereka lakukan, mereka terpaksa melakukan pinjaman daripada bank. Nak kena bayar ansuran pada bank. Sama ada setiap bulan ke, setiap tahun ke. Satu. Yang kedua, bagaimana pula keuntungannya? Cuma 20%. Bank dah ambil berapa peratus? Pinjaman bank. Tak silap saya antara 5 ke 8%. Berapa juta di situ habisnya. Dan bila projek dah siap, ada pula retaining fee-nya. Antara 5 ke 10%. Itu kasar lah, saudara. Dalam pendapatan. Dan projek itu hanya boleh disiapkan dalam tempoh 2 tahun. Setahun atau 2 tahun. Barulah dapat dia punya keuntungan. Kalau tidak, pakai duit daripada bank ajalah. Dan menambahkan lagi hutang. Keadaan ini tentulah menekan pada pemilik-pemilik syarikat. Dan kesannya maka akan berlakulah pengurangan tenaga pekerja. Ini gambaran yang saya dapat daripada teman-teman. Itu tak termasuk lagi secara retaining fee tu. Kalau dah siap projek pun, bukan katalah projek tu nilai 200 juta. Dibayar habis 200 juta. Tidak. Dia ada pula wang taruhan. Retaining fee. Sehinggalah untuk beberapa bulan baru dapat.
Jadi kalaulah untuk 2 tahun, pendapatannya sekitar katalah dalam 2 juta ke 3 juta, setahun 150 juta lah katakan. Pekerja yang digaji berapa ramai? Insinyurnya, arkiteknya, accountant-nya. Ini katalah sebulan, lebih kurang tak sebanyak lah saudara, 50,000 lah katakan. Untuk tempoh siap 2 tahun, itu 1 juta. Itu bayaran untuk kaki tangan pekerja. Syarikat nak untung macam mana? Cukai bagaimana? Lembaga hasil. Akhirnya, kontrak-kontrak yang sederhana begini, akhirnya kebanyakan kontraktor cabut lagi. Sedangkan kontrak besar, mega, itu dimiliki orang-orang tertentu. Sebab itu, satu kajian perlu dilakukan. Ini saya bercakap benda ini menjelang Kongres Ekonomi agar dapat dijadikan bahan perbincangan. Supaya Pak Menteri faham apa yang dialami oleh pemilik syarikat. Itu keadaan saya. Betul kata Jaka Linglung. Bila siap kerja, bukan dapat terus duit. Kena tunggu. Diluluskan oleh pihak penilai. Saudara, inilah yang berlaku. Jadi kalau mereka beritahu pada Datuk Anwar Ibrahim, kita dah bagi awak dah kontrak, lebih kurang 300 kontraktor kita dah bagi di seluruh negara. Nampaknya indah, tapi sebenarnya indah kabar dia rupa. Saya dapat tahu, ramai teman-teman yang menghubungi saya, menzahirkan keluh kesah untuk mendapatkan job atau pekerja. Itu belum pasti lagi boleh terlaksana. Katalah dapatlah untuk memulakan 2 bulan, 3 bulan mendatang. Bagaimana dengan persiapan awal? Inilah yang membuatkan upaya yang tidak mampu dilakukan oleh para kontraktor. Bila keadaan syarikat-syarikat ini menghadapi kesulitan begini, ia akan menyangkut pada kehidupan rakyat. Tenaga pekerja. Itu yang paling penting saya. Kos. Ni kena tengok pula saya tentang kos kehidupan. Saya haraplah saudara Fizi dengar baik-baik. Kos kehidupan yang perlu ditanggung oleh warga yang tinggal di kota raya, di metropolitan, di bandar-bandar. Bukan di kampung ya. Di kampung paling tidak pun buka pintu belakang. Boleh cari juga kangkung, boleh cari juga pucuk-pucuk kayu untuk rebus jadi sayur. Tapi di Kuala Lumpur tak ada. Takkan nak patahkan jersey besi itu buat sayur. Jadi, kos kehidupan yang perlu ditanggung oleh rakyat yang tinggal di kota raya. Pertama-tama sekali, sewa rumah. Paling minima antara 1,000 ke 1,500. Itu yang menyewa. Bagaimana mereka yang membeli hartanah tersebut? Berapa ansurannya? Kerana dengan kenaikan kadar faedahnya mungkin mencecah sampai RM2,000. Kalau pendapatan RM3,000 apa tinggal lagi? Kemudian tiap-tiap mereka perlukan kereta motor. Sekarang ni saudara, kereta bukan lagi dilihat sebagai satu benda yang mewah. Dan ia juga tidak boleh dianggap sebagai aset. Kereta motor is not an asset hari ini. Malahan dia menjadi liability. Sebab nak bayar bulanan. Saya tadi bertemu dengan anak-anak buah. Saya tengok mereka naik Beza, Proton Perodua Beza. Dia kata betul. Dapat beli kereta tu tak ada deposit. Tapi dia kena bayar RM605 sebulan. Itu bayar ansuran. Bagaimana dengan maintenance? Tayar pancetnya. Kadang-kadang tiba-tiba tak buat macam mana, terlanggar orang ke atau orang terlanggar kita. Minyak. Katalah satu hari yang kita buat, kita kata prorata lah. Satu hari RM10. Sebulan 30 hari RM300. Campur dengan bayar ansuran RM600. Dah dekat RM1,000 saudara. Itu bab kereta motor. Sebab kita punya prasarana LRT, MRT masih belum sepenuhnya meliputi kawasan macam di Pulau Pinang, macam di Ipoh, tak ada LRT. Jadi mereka duduk di sekitar kawasan berhampiran dengan pinggir bandar yang nilai sewa rumahnya pun RM1,000, RM2,000 sebulan. Jadi terpaksa mencari kenderaan sendiri. Bila keadaan begitu berlaku, apa yang boleh mereka lakukan? Kemudian, bagaimana dengan bil api?
Bagaimana dengan bil air? Sebab itu saya kurang bersetuju. Kalau adanya peningkatan tarif elektrik, kos inilah dianggap sebagai kos sara hidup. Bukannya artinya barang melambung, tidak. Kos sara hidup yang agak sukar untuk dilangsaikan oleh warga kita. Saudara, itu bil api, bil air, sampai ke tahap ada kalanya RM500. Dan hari ini saudara, untuk terus hidup dalam dunia tanpa sepadan, setiap rumah anak-anak saudara memerlukan talian data internet. Bil telefon berapa? Data internet berapa? Minimal kita kata RM100 lah. Bil telefon katalah minimalnya RM100 lah. Saudara. Jadi kadang-kadang mereka mempunyai anak yang telah pun membesar, anak sekolah menengah, perlu ni semua. Kemudian kalau kita ada anak 3 orang misalnya, bersekolah, takkan tak ada belanja. Betul, boleh masak, boleh buat bekal-bekal, takkan hari-hari bekal saudara. Akhirnya mereka terpaksa berbelanja. Paling-paling pun sekarang ni, nasi lemak di sekolah pun dah RM1.50. Ada tempatnya RM2. Jadi artinya pelajar ni kena ada sekurang-kurangnya sehari RM3. Kali 6 RM2 sehari. Kalau 3 orang anak dah RM6 saya. RM6, 20 hari dah sekolah. Belanja sekolah anak-anak. Di situ aja kena ada RM120. Berbeza zaman saya dulu. Arwah bapak saya dia letak atas meja tu duit 50 sen. Saya 2 beradik. Saya dengan Dr. Jamil pagi-pagi hari Ahad tu, sudah di Kedah tu, ambil saja masing-masing punya dapat 5 keping, duit 50 sen. Artinya belanjalah cukup tak cukup, kau punya hal. Sehari 50 sen cukup. Sebab nasi lemak baru 20 sen. Sekarang tak ada begitu di sekolah. Takkan nak biar pula anak-anak terkulat-kulat. Tak makan. Itu untuk anak kalau 3 orang RM120. Bagaimana dengan pembelian barangan keperluan dapur? Saudara. Dulu kalau RM200-300, okeylah juga. Tapi hari ini saudara, RM200-300 meleleh tepi air liur saja. Ini keadaan. Saya tidak membelit, saya tidak mahu mengatakan kesalahan salah. Tidak. Tadi upaya harus dicari supaya pendapatan warga dapat ditingkatkan. Sebab ini kalau antara RM300 ke RM500. Tadi dah habis tadi dekat-dekat RM2,000. Pendapatan baru dapat RM2,500 ke RM3,000. Dah habis sana. Dan saudara jangan lupa, bagaimana keperluan dapur? Ikan, sayur, takkanlah tak merasa langsung makan udang ke, sotong ke, ayam ke, telur ke. Bagaimana mingguan? Zaman saya dulu, saudara, zaman saya lah. Dan ini tidak akan berulang. Barang yang naik tidak akan turun. Itu memang benar. Tak boleh kita dapat balik zaman. Kalau zaman saya dulu, bekerja dulu, RM50 cukup seminggu. Dapat bawa balik ayam, ikan, udang, malang ketam. Kadang-kadang tu bawa RM50, ada pula boleh balance RM10 untuk beli ubat-ubatan lelaki. Dulu. Sekarang tak mampu saya. Malah kerana adanya pasar raya, pasar-pasar, nak beli daging pun terkulat-kulat. Ayam berapa seekor? Betul, harga ayam terkawal. Benar, harga telur terkawal. Tapi jumlah yang dalam poket kita, itu kos mingguan. Saya katalah, berbalik pada zaman dululah. RM50, kali 4, RM200. Itu pun dalam keadaan ciput-ciput saja. Bagaimana pula makanan harian tempat kerja? Ini masalah juga, saudara. Takkan pergi kerja, hari-hari bawa bekal. Memang ada yang bawa bekal. Ada yang terpaksa bawa bekal. Tapi kalau dah duduk, dapat gaji RM3,000, RM3,500 sebulan, jadi orang tengok apalah gaji you ni. Itu yang saya katakan, bukan RM3,050 pokok saja, itu take home pay. Untuk mendapat RM3,500 take home pay atau yang tunai boleh bawa balik rumah. Ataupun RM2,000 tunai. Tanpa ada potongan. Tapi kalau gaji RM3,500, ada pula dia potongan EPF. Bagaimana dengan insurans takaful? Insurans anak-anak kena bayar juga. Mana tahu. Terlanggar batu ke, luka sana, luka sini, demam ke, nak pergi hospital.
rawatan kena ada. Dan semua ini saya. Insurans kena bayar. Kemudian akhirnya jumlah sebulan pocilek. Itu bagaimana yang punya ibu dan bapa di kampung. Bagaimana yang mempunyai ibu dan bapa yang menanti kalau-kalau lah ada anak-anak yang kiriman dari kota. Mereka juga mengharapkan dalam usia 60 tahun, pendapatan di kampung pun hanyalah kais pagi makan pagi, bila anak-anak hantar 200 300. Artinya kalau 3,000 pendapatan take home pay, 200 ke 300 mesti bagi pada ibu bapa. Kalau tak bagi, anak deraka. Ini masalah saudara. Ini masalah. Inilah realitinya sepatutnya Pak Menteri bentangkan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini yang saya katakan, akhirnya air mata rakyat. Inilah kos sara hidup yang menghantui kehidupan rakyat. Bukan rakyat tak bersyukur. Bukan rakyat nak minta harga barang turun 50%. Tidak. Tapi pendapatan mereka tidak stabil, tidak setara dengan apa yang pembelian keperluan. Ini realiti saya, ini hakikatnya yang membuatkan saya selalu katakan inilah derita rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjanjikan untuk kerajaan Madani menangani derita rakyat. Kita bersyukur. Tetapi laporan Pak Menteri ini kena diperhalusi. Apa sebenarnya telah mereka lakukan? Selaku Menteri Ekonomi, bagaimana untuk meningkatkan ekonomi warga? Jangan hanya cakap, jangan hanya retorik. Kenaikan kita punya KDNK sekian-sekian banyak. Rakyat tengok air mata meleleh, saudara. Pelaburan kita puluhan bilion. Rakyat dengar saja. Kalau di Kedah tu, saudara, ambil duit 10%, 20% tu tarik pelan-pelan janggut. Nak beli pisau cukur tak ada. Kepit tu tet. Ya. Tu dia lah. Banyak pendapatan. 200 bilion. Tapi tengok di poket, nak pergi minum kedai kopi pun belum menung. Roti canai ini saya RM1.5 kupang. Makan tengah hari. Untuk mereka yang bekerja. Takkan tak makan tengah hari langsung. Untuk makan tengah hari sekurang-kurangnya sekarang ni nasi pun sampai RM12. Kira murah dah tu saya. Ada nasi ayam sekarang dekat kawasan rumah saya tu dulu RM6, sekarang naik RM8. Tu nasi ayam, takkan hari-hari nak makan nasi ayam, berkokok nanti saya. Jadi Menteri Ekonomi khususnya harus fikir turun ke gelanggang. Tengok rakyat. Itu yang maksud saya, turun ke gelanggang hayati kehidupan rakyat. Bukan hanya melontarkan I have this formula, I have this, I have. Tak boleh dah. Rakyat terpekik sekarang ni. Memang saya yakin, sebagaimana ada teman saya daripada luar negara yang belajar ke kota London, dia kata siapa sahaja pun hari ini jadi kerajaan, inilah masalahnya. Siapa sahaja pun, hebat mana pun, ini kerana kesan daripada ekonomi dunia yang merosot. Kekangan harga barangan yang tidak boleh dikawal langsung. Contohnya saya katakan barang-barang yang terpaksa diimport setengahnya. Segala cili, kering, bawang. Kita ni 70 ke 80% keperluan kita semua daripada import. Apabila kadar pertukaran dunia punya ekonomi. Dan sebab itu saya seringkali mengingatkan teman-teman. Berhati-hati bila berbelanja. Jimatkanlah berbelanja. Tapi kadang-kadang mereka bertanya saya, nak jimat tang mana? Dapat gaji cukup bulan. Kadang-kadang lewat sedikit. Katalah pekerja kilang. Kalau sekarang ni gaji minimalnya 1,500. Contoh saya katakan duduk di Rawang. Bekerja dekat Modernas ke, atau kilang kereta ke. Gaji minimal 1,500. 1,500 bukan 1,800 take home pay. Okeylah dengan kenaikan apa semua 2,000. Dapat bawa balik 1,800. Sewa rumah 800. Terbedi-bedi saya. Nak pergi kerja dengan apa? Itu saya katakan perlu kereta ataupun motor. Ansuran macam mana? Minyak macam mana? So Menteri Ekonomi kena fikir. Bukan hanya kita ekonomi kita begini. Saudara Abang Mau dia kata memanglah di Bangkok pun rakyat mengeluh harga barang mahal. Saya sebulan di Bangkok ada urusan. Itu kata Saudara Abang Dino. Betul. Saya tidak menyalahkan pimpinan kerajaan, saya kata. Tetapi menteri-menteri ekonomi mesti melaporkan pada yang awak Perdana Menteri keadaan yang benar.
supaya yang amat Perdana Menteri dapat membuat kenyataan yang realitinya sebegitu. Saudara, ini keadaan, memang kita tahu puncanya sepatutnya rakyat kita hidup dalam keadaan negara aman makmur. Kita adalah negara yang pengeluar minyak, kita pengeluar minyak sawit, kita pengeluar getah, komoditi kita tinggi. Tapi kenapa rakyat dalam keadaan begini? Dulu saya dah selalu cakap, saya insya-Allah 27 bulan nanti saya mengundang Yang Mulia Tengku Razak Hamzah kalau beliau boleh memberi pandangan dan sebagainya. Saudara, itu bagi saya memanglah saudara Mat MD Rashid, kita kena pakai baju ukur badan sendirilah. Memang tidak saya nafikan. Tapi kalaulah sebagai katalah pegawai kerani dapat gaji 2,500. Macam mana nak duduk di mana? Ini realiti. Kalau mana kawasan yang ada kemudahan LRT, kemudahan MRT, saya melihat bahawa pimpinan kerajaan berusaha untuk mengurangkan beban dengan mengurangkan kos. Alhamdulillah. Tapi bagaimana kawasan yang tidak mempunyai LRT, MRT? Contoh, kilang-kilang di Subang, di Kampung Melayu Subang, mana ada LRT, MRT-nya? Bagaimana di kawasan Rawang? Adalah kereta api di Pekarawang, tapi bukanlah persekitaran kilang dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Jadilah saya beginilah. Saya harap setiap kali muncul kritikan atau kebencian yang dilontarkan oleh pemain-pemain media sosial ni, cepat disambut oleh rakyat. Cepat dihadap oleh mereka dan melontarkan pada kerajaan. Bagi saya ini tidak adil. Ini memang tidak adil. Kerana mana kerajaan pun, macam mana kawan saya di London, dia kata di mana-mana pun. Hari ini London setenak-tenaknya bukan macam dulu. Mana-mana dunia pun sekarang. Saudara Rosman Idris kembalikan GST. Saya bersetuju. Cari usaha untuk menambahkan pendapatan wang dalam kantong negara. Dan perlu ingat saya, kantong negara sudah semakin tenat. Kesan daripada bila berlaku pemerintah darurat, dulu mereka mengeluarkannya hampir kering. Nak kata lebih saya tak tahu, tapi saya dipahamkan. Sepatutnya dulu kita mempunyai tabungan. Hasil pendapatan daripada jualan minyak Petronas misalnya. Simpanlah untuk masa depan. Jika dalam keadaan negara dalam keadaan sukar macam sekarang, sepatutnya tiap-tiap satu barrel minyak yang kita jual simpan $10 ke atau RM10 ke. Kalau daripada tahun 1974, sebab itu saya mengundang Tengku Razali. Saya nak tanya dengan beliau. Dan beliau pernah mengeluarkan kenyataan lebih kurang 90 bilion. Pendapatan untuk negara, penghasilan daripada Petronas. Kalau 90 bilion, rakyat kita dalam 30 juta je saya. Cukup imbuhannya kalau naik bagi. Tapi tak boleh nak bagi 20% sebagaimana dituntut. Tapi semua perlu rata. Bagaimana penghasilan daripada getah, daripada minyak kelapa sawit, tanah kita. Kalau setiap barrel minyak kelapa sawit tu, kita ambil lah RM2, RM3, masuk dalam tabung simpanan masa hadapan. Saya harap benda ini Datuk Johari Ghani dapat memikirkan. Dan sudah sampai masanya negara mengadakan simpanan masa hadapan. Saya yakin tentulah ada tabungannya, tapi dah kena korek habis nak buat. Macam mana saya? Jadi sebab itu saya mengharapkan pimpinan menuntut supaya diadakan kestabilan politik. Rakyat bersetuju. Tidak ada rakyat yang tidak bersetuju. Tapi pimpinan juga yang mahukan sokongan rakyat harus memikirkan tentang kehidupan rakyat. Kalau tidak, beginilah keadaan saya. Lepas satu kerajaan, tukar kerajaan. Tak habis-habis. Sebab akhirnya rakyat merasakan, tak guna ni. Tak mau begitu. Selalu saya katakan, people are angry when they are hungry. Manusia itu bila mereka lapar, mereka cepat marah. Itu masalah saya. Dan kesan daripada itu berlakulah jenayah macam-macam. Jenayah cyber, orang menipu sana, menipu sini, rompak sana, rompak sini. Ini memberi kesan kepada pihak anggota keselamatan yang sepatutnya menjaga keselamatan kawasan-kawasan perumahan, terpaksa memburu penyompak, penyamun, bertembak-tembak dengan polis. Kesannya kenapa? Duit semakin kurang. Itu masalah kita, saudara. Saya bersetuju dengan pandangan Yang Amat Perdana Menteri. Kesan daripada ketirisan serta usaha untuk memerangi budaya korupsi perlu digandakan agar
wang negara ini dapat selamatkan. Saya bersetuju. Tapi sebagaimana awal-awal lagi, tahun dulu lagi saya dah bercakap, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai tongkat sakti untuk menyelesaikan masalah kewangan atau masalah ekonomi negara terus berubah. Tak. Dia kena berpengkat-pengkat. Tapi kepedihan itu dirasai oleh rakyat. Saudara lihat, tambah-tambah lagi sekarang ni, saudara. Ini musim panas ni berlaku ni, saudara. Bagaimana dengan pengenalan-pengenalan padi? Saya walaupun adalah kenyataan mengatakan tak efek. Saya kata saya geleng kepala, tak efek apa benda kalau sawah kering. Bagaimana pendapatan pesawah? Bagaimana penghasilan padi tentu berkurangan. Ini jelas cuaca panas sekarang ni. Ini kesan daripada El Nino. Memanglah kita tak salahkan kerajaan. Tapi Abang Mat Sabu kena fikirlah apa bentuk cara untuk membantukan rakyat. Khususnya di sektor pertanian. Ada padi-padi yang dah hampa, tanah kering. Saya melihat macam mana Esko Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Dr. Abdul Rashid Yuk berkata kebanyakan sawah terletak di luar kawasan tanaman lembaga kemajuan pertanian MADA. Jadi terdapatlah petak-petak sawah di luar kawasan MADA dilaporkan sudah mengalami masalah tanah merekah. Kalau ini berlaku, tentulah efeknya kepada pengusaha-pengusaha ataupun petani-petani pesawah. Saudara APEC, saya setuju. APEC dia kata zaman Datuk Najib dulu ada kedai satu Malaysia, ada klinik satu Malaysia, ada beri bantuan. Hari ini ada bantuan, bukan tak ada bantuan, tetapi bila kedai satu Malaysia dah tak ada, ini masalahnya. Datuk Rafizi, saudara Rafizi kena berfikiran ke depan. Jangan apa yang diwujudkan Datuk Najib dulu tu, for the sake untuk kononnya, ini era baru, ini tak boleh pakai, tak boleh. Yang mana baik kita kekalkan. Contoh macam klinik satu Malaysia. Hari ini kalau nak pergi klinik, bayaran perubatan tinggi. Terlalu tinggi. Dan rakyat nak pergi ke kota-kota untuk mendapat rawatan di hospital-hospital kerajaan. Bersusun-susun lah. Bila musim panas, bila musim hujan. Jadi kalau ada klinik satu Malaysia dulu, di kawasan-kawasan kampung pun ada. Ditingkatkan. Itu gambarannya, saudara. Jadi dengan keadaan apa yang berlaku di Kedah, tentang petani sawah ni, saya rasa akhirnya saya melihat bahawa laporan-laporan saya terima ramai pesawah-pesawah yang duduk termenung lah, saudara. Sudahlah mereka mengalami ancaman daripada baja yang tak menentu, benih padi sekarang ni yang banyak hampa, dan tiba-tiba kalau tanah sawah merekah, macam mana padi nak subur? Itu keadaannya, saudara. Itu satu, saudara. Jadi ada lagi, saya nak beritahu saudara, itu tentang pesawah padi. Admin saya tak sabar-sabar tu dia nak tunjuk. Sebenarnya. Saudara, di Kedah juga, ini sebagaimana yang dilaporkan oleh media berita harian. Saya hari ini, saya geleng kepala saya, ini berlaku di Bukit Kayu Hitam. Kesan cuaca panas yang melanda dan memasukkan kira 70 penoreh getah Felda di Lakar Selatan, di Changlun, tempat saya lahir tu, saudara. Menukar shift kerja. Terpaksa kerja waktu malam untuk mengelak rasa panas. Tak ada lagi nak kerja. Selalunya zaman arwah mak saya dulu, menoreh getah pukul 5 subuh ataupun 6 subuh menoreh getah. Jadi lepas menoreh getah, kalau 1 ekar tu, mengambil masa sampailah pukul 11 pagi. Kena kutip getah tu, bawa sampai pukul 12 tengah hari, baru dia bawa getah itu tempat kilang. Tapi kesan panas di Felda Lakar Selatan, di Changlun, terpaksalah penoreh-penoreh itu menukar shift. Kebanyakan mereka buat demikian kerana tak tahan dengan bahang panas pada waktu siang. Selain itu terpaksa pula memendekkan tempoh menoreh getah waktu pagi. Kerana bila waktu panas, getah berkurangan. Waktu malam tu adalah sikit lebihan. Cuaca sebelah malam lebih sejuk. Jadi lebih 90% penoreh terpaksa keluar menoreh pada waktu malam. Aduh, di sinilah saya katakan air mata rakyat. Kalau siang hasilnya sedikit. Sebab susu getah menitik 2 jam saja. Dia punya tempoh. Dia macam luka kita. Kalau luka darah tu keluar paling tinggi pun 2 jam saja. Jadi terpaksalah seorang penoreh Saudara Mat Radi Rejab. Dia kata dia buat keputusan untuk menoreh pada waktu malam kerana suhu lebih sejuk.
Saya rasa lebih selesa menoreh pada waktu malam kerana cuaca sejuk, hasil pun lebih kerana boleh bekerja dalam tempoh yang agak lama. Saudara, ini laporan saya terima. Bukan orang kata sembang, kosong. Jadi bagaimanapun, dalam keadaan begitu, menoreh waktu malam, terpaksa pula lah berhati-hati kerana waktu malam ni banyak pula haiwan-haiwan berbisa. Segala ular dan sebagainya. Kalau selama ini subuh-subuh tu ular pun mungkin dah menyusul, tapi sekarang ni tengah malam. Bayang saudara. Itu keadaannya di apa yang berlaku. Dan saya bersetuju pandangan Yang Muhammad Perdana Menteri sewaktu beliau berada di Bukit Mertajam semalam. Datuk Ibrahim berkata beliau mahu bersikap lebih tegas dan tidak akan bertolak ansur terhadap mana-mana individu yang mengaut hasil negara dalam membolehkan lebih manfaat dapat diberikan kepada rakyat. Memang saya bersetuju. No doubt about it. Saya yakin rakyat pun semua bersetuju. Kata dia, dia kata kiranya rompakan terhadap hasil negara dapat dihentikan, harga barang yang melonjak tinggi juga dapat diturunkan. Memanglah saudara, kalau perut poket kita penuh. Tahun ini saja katanya, beliau telah mengkaji tentang kenaikan gaji penjawat awam. Alhamdulillah, dah 10 tahun penjawat awam tak ada kenaikan gaji. Jadi, tapi untuk melaksanakan kenaikan gaji dan sebagainya, duit nak korek dari mana saudara? Dari mana datangnya dana? Nak meminjam hutang negara dah 1.5 triliun. Ini masalah yang perlu difikirkan. Sebab itu saya bersetuju pandangan Saudara Ibrahim. Beliau mahu supaya setiap kebejatan, sama ada korupsi ataupun bawah meja ini perlu dihentikan. Dan bagi mereka yang selama ini, kalau banyak simpan duit luar negara, bawa balik. Bawa balik lah. Jangan fikirkan tembuluk sendiri. Kasihanilah rakyat. Negara dalam keadaan sekarang ni di seluruh dunia, saudara, bukan negara kita saja. Di Indonesia meningkat harga beras. Besok saya akan laporkan lagi. Di Thailand harga beras lebih tinggi daripada negara kita. Cadangan nak ada RM30 untuk 10 kilogram. Tapi di Thailand, walaupun dia negara pengeluar beras, RM37.50 untuk 10 kilogram, lebih mahal daripada negara kita. Apa yang dapat dilakukan oleh kerajaan, saya lihat. Jadi saya lihat memang beliau, Datuk Ibrahim berusaha habis-habisan. Tetapi dalam pelaksanaan ini, perlu dicarilah. Saya haraplah Menteri Ekonomi Rafizi perlu mencari kaedah terbaru. Macam mana untuk meningkatkan, mengimbangkan. Sama ada kita bagi subsidi ke, atau subsidi bersasar ke. Saudara, ini gambaran yang saya lihat. Kalau tidak, maka terjeruklah air mata rakyat. Rakyat menanti, rakyat yakin. Saya lihat keyakinan rakyat terhadap kerajaan, pimpinan Saudara Ibrahim begitu tinggi. Tapi air mata mereka terurai, saudara. Terurai itu maksudnya menitislah. Bila mendengar pengumuman demi pengumuman, tapi sejauh mana sampainya? Kita berterima kasih dapat STR, skim tambahan untuk isi rumah. Baru ni dapat RM500. Terima kasih. Kita tahu untuk bagi RM500 tu pun beberapa bilion kerajaan terpaksa berbelanja. Tapi bila sampai pada rakyat dengan RM500, berapa hari saja? Berapa hari saja? Itu akhirnya jangan sampai zaman terdahulu. Zaman sebelum Perdana Menteri Datuk Ibrahim dapat bantuan daripada kerajaan, cukup-cukup untuk beli ayam Kentucky Fried Chicken aja. Bawa anak-anak pergi makan KFC habis. Jadi saya haraplah Saudara Fizi jangan berhenti berfikir, berhenti berretorika. Dan bukan hanya Saudara Fizi, begitu juga Menteri Kerja Raya memikirkan bagaimana supaya kontrak-kontrak ini dapat digandakan, dapat diagihkan supaya tidak dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu. Bagaimana Menteri Perdagangan dalam luar negara. Itu paling penting. AP ini perlu dikaji semula. Ini orang tertentu saja yang kaya. AP, beras dan sebagainya. Bagaimana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna yang diberi tanggungjawab untuk mengawal keterjaminan makanan, Abang Mak Sabu.
pastikan ada beras dan sebagainya besok insya-Allah. Jadi kos sara hidup rakyat inilah yang menghantui kehidupan rakyat saat ini. Saya bercakap terus terang. Bukan kita nak marah, tidak. Tetapi mesti ada satu mekanisme. Dan yang paling penting sekali lagi saya katakan, Pak Menteri bila melaporkan kepada Perdana Menteri, tolonglah bercakap benar. Jangan hanya bercakap retorika. Oh, no problem, kita dah tangani. Oh, no, tak mau. Kita sudah terbiasa dengan budaya sebut. Ini budaya baru, kerajaan madani. Saudara Rosman Idris bersetuju, saya setuju. Hutang negara daripada 686 bilion melonjak sampai 1.5 trilion. Ini parah saya. Saudara Marabi Abdullah, rakyat hendak sangat tukar kerajaan dulu. Saya tak maulah. Orang kata memulangkan paku bawah keras. Dulu masa zaman Tok Najib dulu dah elok tenang-tenang. Korang juga fikir itu tak kena, ini tak kena. Akhirnya apa jadi? Jadi kata Wan Hizam, dia kata sepatutnya AP dah kita hapuskan dari dulu lagi. Saya pun juga bersetuju. Sebab yang kayanya kartel-kartel pemilik AP. Buka. Siapa boleh import beras yang murah, siapa boleh import gula ke, gandum ke, apa semua. Biar, it's a free enterprise country. Ini tidak. Begitu juga apa ini, kereta, motor. Syarikat-syarikat besar, siapa pemiliknya? Harap-haraplah saudara. Sekarang ni nampak gaya kata Cik Fazri, dia kata memanglah rakyat dah kena buah keras lah sekarang ni. Itu yang saya tak dapat nak menyantuni pandangan anda satu persatu. Tapi saya lihat apa yang saya lontar ini, itulah realitinya. Dan saya harap agar Pak Menteri janganlah hanya mengaburi Perdana Menteri for the sake untuk mengambil hati. Berceritalah sebenar-benarnya agar Perdana Menteri juga dapat menyantuninya. Malam besok kita akan mengulas secara insya-Allah. Malam besok saya kena tajuk, tak silap saya, belum duduk berlunjur dulu. Kita nak tanya. Belum apa-apa lagi dah buat pengumuman. Kita tunggu malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.